Weh, aku stres lah dengan pekerja aku ni. Han tahu dah ada lagi nak berhenti bulan ni. Penat tau kau ajak macam-macam. Lala dia belah macam tu je. Pening kepala aku. Siapa dekat luar sana tu yang alami situasi macam tadi? Okey, kalau hampa dekat luar sana tu alami situasi yang sama macam tadi, pekerja kerap sangat nak berhenti. Sebulan 2-3 orang. Mesti hampa rasa macam wush. Bahaya ni, habis reputasi bisnes aku. Hai, Assalamualaikum. Saya Ika. So, hari ni Ika nak share dengan hampa semua 5 tips untuk elakkan tim hampa berhenti. Okay, selalunya masalah ni jadi sebab apa tahu? Sebab bos terlalu bagi banyak sangat kerja kat pekerja. Lagi satu, bos macam tak memahami lah pekerja tu. Bagi kerja itu, kerja ni, sampai masa pekerja tu untuk diri sendiri pun tak ada. Macam manalah mereka tak tinggalkan hampa. Yang kedua, sebab bos tak hargai staff. Benda ni selalu sangat jadi. Ada ke patut pekerja tu kerja sampai lewat malam, kerja bertimbun, dah siapkan kerja tapi bos langsung tak hiraukan dia punya penat lelah. Macam tu tak boleh. Pekerja rasa tak dihargai tau. Okey, jom. Tips yang pertama untuk elakkan tim hampa berhenti adalah dengan tunjukkan keyakinan. Sebagai bos, hampa kenalah ada keyakinan diri. Tak perlu pun rupa parah yang elok ke apa ke, asalkan hampa ada personality yang best. Personality ni pula kena gabunglah dengan ilmu. Kalau ilmu dan personality digabung, meletup tau. Pekerja hampa kalau tengok hampa macam wow. Aura tu. So macam kita sendiri sebagai pekerja pun, kalau bos kita ada personality yang bagus, ilmu yang best, kalau dia buka mulut pun cakap benda yang bernas-bernas, siapa je yang tinggalkan bos yang macam tu? Mesti dia akan rasa seronok nak bekerja dan bangga dengan bos mereka. Okey, yang kedua, hampa sebagai bos kena sentiasa upgrade ilmu. Upgrade ilmu ni macam mana? Dia macam ni tau. Sebagai pekerja, kita mesti expect bos kita ni akan sentiasa sediakan plan yang baru. Tak maulah asyik guna kaedah yang lama. Contoh macam marketing, pengurusan, cara untuk pengurusan bisnes dan juga pengurusan organisasi syarikat contohnya. Contoh macam kalau marketing, macam Ika cakap tadi, kalau dulu marketing just post gambar, post video yang biasa-biasa. Tapi dengan adanya ilmu, bos ni rasa dia nak perbaharui marketing. So bila pekerja ni tengok bos dia macam bagi new idea, new info, mereka akan rasa lebih yakin untuk bekerja dengan syarikat ni sebab syarikat ni sentiasa ada improvement. So sebenarnya pekerja ni dia suka bekerja dengan syarikat yang sentiasa membangun. Selalunya pekerja ni mereka nak tengok result tau. Macam orang putih cakap, action talks louder than words. So sebagai bos ni tak payah nak cakap je tapi buat dok pun. Macam manalah pekerja hampa tak lari. Jadi kalau hampa ada produk yang bagus, testimoni yang power daripada customer, duk peram je, tak bergerak, benda tu macam customer dekat luar sana tu tak nampak, jadi tak jadi juga. So hampa kena sentiasa upgrade ilmu supaya bisnes hampa lebih berkembang dan sistem hampa lebih berdaya saing dengan peniaga kat luar sana tu. Yang ketiga, yang ni penting tau. Hampa sebagai bos, hampa kena ceritakan apa matlamat syarikat hampa nak capai. Ni kalau time tengah interview tu hampa kena tanya siap-siap kat pekerja hampa, and hampa kena bagi tahu siap-siap apa tujuan syarikat hampa. Hampa kena tanya, contohnya hampa tanya kat depa apa matlamat hang ajar kat sini. So pada situ juga hampa terangkan balik kat depa matlamat syarikat hampa yang hampa nak capai. Kalau depa tahu apa matlamat syarikat, so lagi bersemangatlah depa nak bekerja sebab depa tahu apa itu nature syarikat kita. Hampa kena ingat tahu, staff juga adalah orang kuat yang jalankan segala proses syarikat hampa. So kalau tak ada staff, tak berjalan tau hampa punya kerja. Kalau hampa buat seorang-seorang, contohnya lah, bukan setakat kerja tak jalan, kadang-kadang tak buat terus. So dengan perkongsian matlamat dan hala tuju syarikat tu, pekerja akan lebih terbuka mata dan mereka tahu apa tujuan mereka kerja. So lagi semangat tau mereka nak capai impian syarikat dan impian diri mereka sendiri. Semestinya pekerja tu bila mereka bekerja dengan kita, mereka nak juga cipta mereka punya portfolio dan juga tambah nilai dalam diri dan nilai syarikat. Okey, tips yang keempat pula, hampa kena sentiasa motivasikan pekerja hampa. Selalunya benda macam kalau pekerja nak berhenti kerja ni jadi sebab mereka stres dengan kerja, mereka stres dengan masalah mereka sendiri, dengan persekitaran kerja. So hampa sebagai bos, sebagai ketua ni, hampa kena sentiasa ambil tahu apa pekerja hampa rasa.
So daripada situ hampa boleh detect lah apa masalah depa dan hampa boleh plan macam mana nak boost balik semangat pekerja hampa. So dengan adanya bos yang sentiasa bagi motivasi dekat depa akan rasa sayang sangat dekat bos. Sebab apa? Bos selesaikan masalah depa. Dari situ depa akan bersungguh-sungguh untuk kerja. Dari situ barulah depa anggap pekerjaan depa ni bukan satu beban tau. Depa anggap sebagai satu tanggungjawab kepada syarikat dan juga kepada diri sendiri. Okey, tips yang terakhir, hampa sebagai bos, sebagai majikan kena sediakan satu suasana kerja yang santai dan kondusif. Dengan adanya suasana kerja yang santai ni, dia melibatkan banyak aspek tau. Melibatkan dengan persekitaran, dengan pekerja-pekerja lain. So, kalau keadaan syarikat tempat kerja tu kondusif, pekerja akan lebih selesa. Dan kalau cara bekerja lebih santai, pekerja akan lebih bersemangat untuk bekerja sebab mereka tak rasa stres. Selain tu, hampa juga boleh buat aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan tau. Tak payah pun nak serius dia memanjang waktu kerja. Apa kata hampa buat aktiviti contoh macam ice breaking, aktiviti yang perlu pergerakan. So kalau asyik duduk menghadap kerja je, macam manalah pekerja tu macam tak mandom. Jadi tak ada lah bila masuk pagi je muka staff masam cuka. Sebab apa? Sebab masuk kerja dia ingat masuk hell. Okey, satu benda lagi, hampa juga boleh mula bercerita dengan staff hampa pada waktu pagi tu, supaya bila hampa sebagai bos bercerita dengan pekerja, mereka akan rasa macam suasana bos dengan pekerja tu tak ada gap. Faham tak? Lebih santai. Bukan setakat bos dia boleh cakap, pekerja-pekerja pun boleh bercerita macam mana mereka punya perasaan, apa mereka punya good news and all. So daripada pagi tu kalau kita start baik-baik, kita start santai-santai, dah ceria, sampai ke balik lah pekerja tu akan lebih bersemangat untuk bekerja. So macam mana? Antara 5 tips tu apa yang hampa boleh buat? Kalau boleh buat semua lagi bagus. So, kalau hampa rasa video ni dan juga tips-tips yang Ika cerita ni bermanfaat untuk hampa, apa kata hampa share dekat kawan-kawan hampa, usahawan-usahawan kat luar sana tu yang berniaga untuk mereka jaga tim mereka dengan baik. Okay, jangan lupa like, share dan komen. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat.